Bismillahirrahmanirrahim. Okey, selalu dengar tak bonda kata suruh visualize, suruh bayangkan, buatkan bayangan, buat main movie ataupun gunakan imajinasi. Apa dia? Cuba bayangkan muka mak kita. Nampak? Bayangkan Kaabah. Nampak? Bayangkan bunga ros. Nampak? Itulah dia panggil mental image. Apa yang kita boleh nampak, dan selalunya benda ni berlaku bagi benda yang kita pernah lihat. Betul tak you all? Itu dipanggil visualization. Dan otak kita ni, kita ada dua bahagian. Dia ada benda yang kita sedar dan tak sedar dalam otak kita, dan sebenarnya otak kita ni akan mengingati apa yang kita lihat atau imagine berulang-ulang. Betul tak you all? Cuba katakanlah, okey, benda pernah buat eksperimen, kita bayangkan badan kita jadi sihat. Nampak badan kita berlari, senyum, ketawa. So, boleh nampak benda tu. So kalau kita ulang-ulang, contohnya kita bayangkan senyuman seorang baby, ataupun nampakkan pelangi, ataupun nampak kereta racing, ataupun kita nampak seramnya kita berlakon nak lompat daripada bangunan. Semua ni kita boleh mainkan dekat mental, dipanggil mental, kita punya ada panggung mental kita sendiri, ulang-ulang. Dan sebenarnya bila kita buat imajinasi atau visualization ini, kita sebenarnya sedang memasukkan ataupun register kepada kita punya minda bawah sedar atau subconscious mind kita. Macam mana, you perasan tak? Bila kita bayangkan kita tengah ada jeruk kelubi dalam mulut, terus keluar air liur. Nampak tak? Tak ada pun jeruk kelubi, kita bayangan saja. Bayangan itu, psikologi kita mempengaruhi fisiologi ataupun air liur kita. Dan otak kita, subconscious kita tu, dia tanpa sedar, dia macam tape recorder, dia record je apa yang orang voice kat dia. Dia tak pilih suara lagu sedap ke tak sedap, dia record je. Itu subconscious mind kita. Dan maka otak kita rasakan itu betul. So bayangkan kalau kita nak jadi orang yang baik, dan kita tahu minda bawah sedar ni mempengaruhi 95% of our life. So kalau kita bayang kita jadi baik, macam mana? Kita pun senyum, kita baik. So otak kita kata, oh aku ni baik. Itulah self-image kita. Jadi kita nak buat apa? Sekarang kita nak buatkan reality dalaman, dunia dalaman kita. Apa imajinasi kita? Lepas tu kita imagine apa kita nak. Oh aku hari ni aku nak jadi orang penyayang, nampak kita senyum kat orang. Pemurah, nampak kita sedekah. Pemaaf, nampak kita senyum walaupun orang kata kita. So buat movie kita sendiri. Bila kita buat visualization atau bayangan ulang-ulang, dan setiap gambaran tu connection otak akan berlaku. So banyak highway. Okay? Dan nak beritahu di sini, tak semestinya bayangan, setengah orang dia tak boleh nampak bayangan, dia boleh rasa. Atau setengah orang dia boleh dengar. Okey? Yang penting ialah benda yang kita buat tu tak ada tapi kita rasa ada. Menggunakan benda yang kita pernah rasa. Contohnya kita rasakan ada ulat bulu kat leher, rasa geli. Rasa ada ulat kat sini, rasa geli. Macam itulah perasaan tu kita rasakan. Baik, kita nak tahu kenapa visualization itu berkesan. Sebab macam ni you all, apa yang kita lihat dan rasa, kita akan percaya. Betul tak? Ingat perkataan ni, apa kita lihat dan rasa, kita percaya. Dan juga ingat, kita percaya apa kita lihat dan apa kita rasa. Jadi samalah kita ni, sama ada kita tengok dengan mata fizikal ataupun lihat dengan mata minda kita, semuanya kita akan percaya. Jadi kita naklah buatkan image. Kita macam contohnya model kata, okey, bayangkan depan you ada TV, ada screen TV. Screen TV tu ada gambar pokok. You boleh nampak, itu dah kita panggil screen minda kita. Otak kita akan merasakan itu betul. Jadi bila kita ulang, kita punya saraf kan, Buddha kata satu saraf tu boleh connect 20,000, dia akan connect macam kita channel, tukar channel lah. Kita selalu pasang that channel, lama-lama akan kuat dia punya signal. Macam tu juga. So bagi minda bawah sedar kita, sebenarnya itu sedang berlaku. Jadi kalau kita buat bayangan, kita sebut Alhamdulillah, saya gembira bersyukur saya makan sihat,
saya bertenaga. So kita sebut dan dengar itu otak kiri, kita buat bayangan itu otak kanan. Therefore kita akan ada whole brain punya stimulation. So kita sebenarnya sedang set upkan brain kita untuk jangkakan bahagian baru yang kita bayangkan tadi. So contohnya sebelum pergi kerja, okey, aku nak jadi orang baik, orang cekap, pemurah, aku nak solat tepat waktu, aku nak jadi orang yang cekap bekerja, aku nak jadi orang yang sentiasa senyum. Buat bayangan itu setiap hari sebelum mulakan hari itu. Okey, so itu kenapa mereka berkesan visualization. Yang ketiga, okey, macam mana nak buat tu hari tu, Prof? Okey, yang pertama kita mesti cari masa. Masa tu mesti tepat di all. Mesti tepat, bukan tepat dan masa mesti ada time of your day. Banyak orang dia bangun terus buat kerja. No. You must prepare your mind. So cari masa dan tempat untuk kita melakukan kita punya bayangan minda, kita punya visualization, kita punya sebutan. Sebab kita sedang program otak. So Bunda suka panggil ini program otak kita, kita program jangkaan kita program sangkaan kita pada Allah. Kita yakin bila Allah mengizinkan kita untuk nampak benda tu, maknanya Allah mengizinkan kita mendapat benda itu. Kita mesti yakin kuasa Allah. Tengok belakang benda tu, langit cantik tu, Allah yang jadikan semua. Ya? So kalau boleh, bagusnya kita buat pada waktu yang sama setiap hari. Yang bagusnya bila kita bangun pagi kan kita doa, segala puja bagi Allah yang menghidupkan aku selepas mematikan aku. Tu doa, ya Allah hari ini, sebab tu kita ada zikir pagi kan, ya Allah hari ini aku nak jadi orang baik, pemurah, penyayang, pemaaf, aku nak solat tepat waktu, aku nak buat segala amalan baik, segala pahala ku ni kau sedekah pada mak ayahku, segala amalan ku mudahkan aku husnul khatimah, jadilah aku bermanfaat, hamba yang taat, dan buat semua hukum syariat, nak dapatkan syurga tanpa hisab dengan jiwa pencinta tanpa syarat. Always say that. Okay, so we can do sebelum tidur atau selepas bangun ataupun masa kita macam tengah letih. Sebenarnya itu kita dalam alpha state. Okay, so apa kita buat? Kita tutup mata kita, sebab bila buka mata kita nampak distraction. So tutup mata. Mula-mula mungkin you rasa pelik, tapi bila you practice, you akan nampak image you jadi baik, image you solat tepat waktu, image you tutup aurat sempurna. Okay, kalau boleh kita nak image yang sama, you all, benda yang sama, jangan ubah-ubah, tapi kita tambah detail aja. Ya, okay. Then bila kita buat movie tu, okay, kitalah pelakonnya, kitalah directornya, dan kita buatkan diri kita yang baru tu. Wah, kita penyayang, pemurah, kita cantik, kita slim, kita jadi orang yang berselama dengan baik, makan sihat, kita loving to our family, kita solat dengan baik. So kalau kita fokus pada 5 perkara, contohnya, okey, dengan Allah kita nak baik, lepas tu nak jaga kesihatan untuk ibadah, lepas tu baik dengan keluarga, buat image, lepas tu kita nak jadi orang yang banyak memberi kebaikan, lepas tu kita nak juga seronok-seronok dengan family kita. Okay, so buat new me kita tu setiap hari. Okey, apa keputusan dia? Wow. So bila pathway tu dah kuat dekat kita punya subconscious level, maka kita punya blueprint kat dalam akan cari benda kat sana yang matching kita nak. So kita insya-Allah Allah akan izinkan dapat suasana yang kita sebut dalam kita tadi, di mana senang untuk kita dapatkan image tu sebab kita dah nampak diri kita yang baru tu. Okey? Dan satu lagi ialah, sebenarnya apa yang sedang lakukan ialah you dah ada mental station. Mental station ni you dah broadcast 24/7 diriku yang baru, diriku yang penyayang, pemurah. Dan bila kita sentiasa buat ni akan jadi kuat, dan mental station kita itu dan heart station kita itu menjadikan kita orang yang baru itu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.